Good morning and welcome back to Apple Park. Yo guys, welcome to my new video. Macam yang kau tahu, yang kau tengok aku punya Instagram stories kan, Apple event buatkan aku ni and Arif Pemain tu dia. In addition to industry-leading performance, Kau sentiasa tahu benda yang aku tak tahu tengok sama-sama and rasa macam wow, this is the most best Apple event ever. Oh, see. Uno, dos, tres. Design sama je. Design sama. Apa benda apa? Dan aku akan tengok sampai habis. Malam ni tidur. Tak ada apa dah. Bye. Okay, now kita nak cakap pasal dia punya produk sekali ni. Is it good? Is it bad? Or is it a disaster? First of all, aku nak bagi tahu benda-benda yang a bit boring ataupun device yang a bit boring bagi aku. That is iPhone SE 2022 5G untuk tahun 2022 ni lah. So, finally Apple dah release the newest update pasal dia punya the cheapest iPhone supposedly untuk tahun 2022 ni. And doesn't feels that cheap to be honest. Okay, first of all, dia akan update dengan A15 Bionic latest processor and the most powerful yang Apple pernah buat untuk dia punya mobile, untuk dia punya telefon. And then dia support 5G obviously. Lepas tu jangan lupa juga dia letak ceramic coating dah ada dekat iPhone SE finally. Yang mana aku tak tahu siapa yang minta benda tu tapi it's dah. Lepas tu katanya tahun ni dah improve battery life sama macam tahun lepas. Dia kata improve juga tapi in reality ataupun in real life mungkin kau sendiri tahu kan kalau dah pernah tengok aku punya review. Benda yang menarik bagi aku dekat sini is satu je. That is A15 Bionic dah bawa Deep Fusion tu dekat iPhone yang murah ni. So kalau kau kenal Deep Fusion tahun lepas ataupun a few years back, semua orang tu je kan dengan semua features tu. Tapi semua tu ada dekat kamera sensor yang 12 megapixel. Kali ni walaupun main sensor dia pakai 12 megapixel tapi kamera selfie dia actually 7 megapixel je. So I'm quite interested untuk nak tengok Deep Fusion yang ada dekat iPhone SE 2022 ni dekat 7 megapixel sensor. Okay, other than that, aku rasa mungkin Apple terlepas pandang yang mana iPhone SE 2022 ni dia tak support a few features yang sepatutnya ada tahun 2022. Contohnya ultra wideband. So kalau kau tengok yang pakai ultra wideband tu apa benda? AirTags kan. So AirTags dia tak ada that feature yang close range untuk detect. Yang tu aku tak faham kenapa Apple tak include sekali sebab semua orang akan pakai AirTags. Why not limitkan benda tu macam tu dekat iPhone SE 2022? So UWB not here. Tu je lah. And then the price hike RM100, RM2,099 untuk 64GB of internal storage. 64. Okay. Next one kita pergi dekat iPad Air. Nampak gayanya Apple dah start letak M1 processor ni dekat yang murah punya version. So bila dah ada M1 ni dekat yang murah ataupun iPad yang murah ataupun device yang murah, why not letak iPad mini tu M1 juga dulu? So mungkin tahun depan, a few years lagi akan dapat M1 macam tu. But benda menarik dekat sini cuma 5G connection ada dekat M1 processor. Lepas tu dia kurang satu features. That is 120Hz ProMotion display. So you got a pretty powerful processor kan, which is bagi aku macam tak masuk akal nak letak dekat dalam iPad Air. Sepatutnya ada dekat Pro je. Wow, okay, aku tak faham kenapa dia tak letak macam tu. Tapi harga iPad Air ni actually start RM2,699. A bit pricey kan, tapi bagi aku this is the cheapest device yang ada M1 processor instead of kau beli iPad Pro. Betul tak? Yang harga like RM3,000. Why not spend dekat ni je, RM2,699. Still mahal tapi it's the cheapest that you can get untuk M1 processor. Alright, let's go to the main event yang Apple introduced the newest, the powerful, the most hype processor of all time. M1 tapi not just Pro, not just Max, tapi nama juga baru. That is M1 Ultra. Apa yang baru dengan M1 Ultra? Basically dia ambil M1 Max tu, dia gabung dua, dia jadi 20 core processor. So actually untuk korang nak tahu lah kan, 20 core processor ni actually dah leak banyak dah sebelum ni. Cuma kita tak tahu betul ke tak. Kali ni it's true and Apple panggil itu sebagai M1 Ultra. So dia dah die in kan, dia dah gabungkan M1 Max tu jadi satu, so dinamakan sebagai M1 Ultra. Maybe after this dia akan namakan M1 Mega untuk the next processor. Aku tak tahu kenapa. Tapi kita ada 3 version of M1 dekat sini. Apa lagi yang baru dengan M1 Ultra kali ni? Actually Apple dah bagi option sampai 128GB of RAM. Basically it's a unified memory. Okay, so unified memory RAM
graphics. Macam tu lah. Lepas tu dia punya graphics pula boleh support sampai 60 core. 64 core. Untuk memory tu dia akan unifiedkan dengan RAM. So dia give and take dekat situ. So yeah, I cannot see where this is going kan. So untuk orang yang pernah pakai M1 Pro, M1 Max mungkin tahu pasal isu-isu ni. Right. So nampak macam awesome kan. Actually aku excited nak guna juga M1 Ultra ni. Since M1 Pro dah nice dah bagi aku untuk guna daily driver, why not M1 Ultra? Kan? Device apa yang pakai M1 Ultra ni? Apple juga announce the newest edition of Mac, that is Mac Studio. Katanya device ni untuk targetkan untuk lebih kepada pro user juga, tapi dia entry level of pro user. Not that pro user level, entry level sangat, sebab dia dah comparekan sampai dengan Mac Pro, iMac Pro kan. That's the highest end of dia punya line up. Kenapa dia comparekan? And all this comparison lagi tinggi benchmark daripada yang sedia ada dah, yang pakai Intel punya processor, yang pakai AMD punya graphics. So dia lagi jimat bateri, dia lagi jimat power, performance dia 90% lagi better. This is a chunky piece of powerful punya processor kan. Bagi aku it's a bit exciting lah. Cuma Apple ada ubah sikit dia punya cooling system dekat sini, sebab dia dah ada powerful processor. Dia nak sejukkan processor tu, actually is a bit different and hampir sama macam Mac Pro dulu ataupun Mac yang bulat tu. Pernah dengar tak Mac yang silinder tu? Aku hampir beli actually Mac tu. Sampaikan nasib baik aku tak beli sebab semua orang bagi review yang agak teruk. So actually air ataupun udara akan datang, akan disedut daripada bawah and naik sampai ke atas and keluar dekat belakang. Akan ada masalah habuk juga since dia sedut daripada bawah. Aku actually suka bila Apple ubah dia punya port, sebab dia dah letak SD card slot tu dekat depan instead of belakang yang ada dekat Mac Mini. Lepas tu USB-C port ada dekat depan, and dua-dua tu actually fast. So nampaknya Apple dah comes to their senses. Even though it's a bit chunky bagi aku bila tengok, dia still boleh muat dekat sebelah monitor dia, ataupun mana-mana monitor. So dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat. Nampak just nice je kalau nak letak dekat atas meja. And aku actually sangat suka, and mungkin benda ni actually boleh letak dekat aku punya studio. Nampak best kan? Tapi harga dia is not that cheap. Starting price untuk Mac Studio, harga dia adalah RM8,799. That is a M1 Max punya processor bukan M1 Ultra. So untuk dapatkan M1 Ultra, cost the double of that. RM16,899. RM16,799. 16,000. Oh my god, that's half. That's like double the price instead of pakai Max. Kenapa nak ambil Ultra kalau kau tak perlukan sangat? So pastikan kau boleh justify. Biasanya like 1,000, 3,000 macam okey lah kan. Ni like double. Why Apple macam tu sekali? Bukan tu je, Apple juga announce dia punya companion devices untuk Mac Studio. That is Studio Display. Studio Display ni basically kalau kau nak tahu, dia just gantikan LG Ultrafine 5G display tu. Ultrafine 5K. Actually untuk LG dia ada dua. Satu yang 4K, satu yang 5K. Tapi yang ni Apple just buat yang 5K sahaja ataupun 27 inches. Apa beza dia dengan yang tu? Basically yang ni lagi advanced features. Contohnya macam dia ada 600 nits of brightness. Yang lama tu tak silap aku 100 nits je. Tak berapa nak terang sangat to be honest. Lepas tu tak ada isu yang ada signal interference bila letak dekat dengan Wi-Fi. So this one supposedly to fix that. And ada a few ports. Yang aku sukanya dekat sini actually, dia pakai black bezel. Finally Apple. Why? Kau nampak monitor dekat belakang ni? Aku punya iMac ni. Ada putih kan, tepi kan. This is a black bezel. Nampak professional sikit to be honest. And dia pakai stand yang sama. Finally Apple comes to your senses untuk korang punya monitor. Anyway, bukan tu je. Dalam dia actually ada A13 Bionic processor. 2022 orang comparekan monitor pakai processor. Actually ada reason kenapa dia letak A13 Bionic dekat dia punya monitor. Satu adalah dia pakai kamera yang lagi lawa, which means dia boleh buatkan ISP yang ada pada A13 Bionic tu lagi lawa bila pakai kamera yang ada dekat display tu. And dia punya audio, dia dah support spatial audio. Finally kita dah ada spatial audio secara externally, bukan internally ya. And actually benda ni buatkan aku rasa macam nak try apa yang membuatkan this studio display lagi better daripada spatial audio yang ada dekat dedicated earphone. So kalau korang pernah pakai spatial audio, bila pusing kiri kanan tu actually dapat rasa beza kan. Tapi yang ni aku tak tahu is it wireless or dia punya speaker actually support that spatial audio. And benda bagusnya dekat sini, dia actually bagi stand tau. So kalau korang kenal dengan Apple SDR display tu, dia tak bagi stand sekali kan. So kalau korang beli kali ni, dapat free stand.
Why did they do that? Kalau korang nak yang boleh naik and turun, display tu perlu tambah RM1,600. Classic Apple, kan? Classic Apple. Why nak letak yang boleh swivel tu? Tapi ada kekurangan juga dekat sini. Even though dia punya display is actually RM7,000, $6,999, dia tak ada HDR support and dia tak ada promotion display. So dekat sini dia tak support 120Hz, dia tak support HDR punya content, kau tak boleh edit video dekat situ. So yeah, tu je lah. Untuk 7,000 punya display, kau rasa perlu ada tak benda tu? Bagi aku macam is a bit crucial. Cuma tak adalah sampai yang ada dekat SDR kan, sampai 1000 nits. Yang ni 600 nits pun bagi aku dah okey dah. And tak semua perlukan 1000 nits untuk HDR Apple. Perasan tak, this is the first Apple event yang tak ada notch. Aku actually quite surprised. Aku tak sangka actually event yang tak ada notch. Biasanya semua benda dah ada notch. Pelik. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I will see you guys on my next video. Bye.